Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada muka surat 203. Dalam mensyarahkan matan yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah pada kalamnya, wal hajj wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal muslimin birrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ati la yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma. Dan haji dan jihad itu berlangsung dengan dipimpin oleh ulil amri di kalangan muslimin, sama ada yang baik birrihim wa fajirihim ataupun yang jahat, ila qiyamis sa'ah sehingga berlakunya hari kiamat. La yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma, tidak ada perkara yang boleh membatalkan keduanya. Tidak membatalkan, begitu juga tidak ada perkara yang akan menolak keduanya. Haji dan jihad wajib dipimpin oleh waliul amr di kalangan kaum muslimin. Dalam buku yang diterjemahkan ini pada matan, kita dapati bahawa matan tidak dimasukkan sini. Sama juga seperti pada matan sebelumnya, ada sikit masalah dalam penterjemahan. Jadi dalam bab kata syekh ini, dalam kalam matan, tidak wujud dalam terjemahan. Malah ia diterjemahkan suatu perkara yang tidak ada kena-mengena. Kami berpendapat tidak boleh menentang pemimpin ulil amri kita walaupun mereka melakukan kezaliman, dan tidak boleh mendoakan kejahatan terhadap mereka. Kita mesti mentaati mereka. Kami berpendapat mentaati mereka adalah termasuk dalam mentaati Allah dan Rasul selama mana mereka tidak menyuruh. Matan ni ni bukan matan, buangnya. Maksud anak lupa nak buang kan, salah. Matannya berkaitan dengan haji dan jihad. Jadi kalau antum baca sendiri, confirm tak faham. Sebab tak ada kaitan antara matan dan syarah. Kerana sekarang Syekh sedang membicarakan tentang persoalan haji dan jihad bersama waliul amri. Okey, syarah. Jadi matannya berkaitan dengan haji dan jihad bersama waliul amri, sama ada yang baik ataupun yang jahat, sehingga hari kiamat. Tidak ada suatu perkara yang boleh membatalkan keduanya. Artinya tak ada alasan untuk membatalkan haji atau batalkan jihad dengan alasan pemerintah bukan orang yang baik. Alasan pemerintah ada melakukan maksiat atau pemerintah tidak adil, akhirnya dikatakan tidak perlu berjihad atau tidak perlu melakukan ibadah haji. Syekh Al-Imam Abu Ja'far Tahawi mengatakan bahawa sampai hari kiamat kaum muslimin akan melakukan ibadah haji, dan kaum muslimin akan berjuang atau berjihad fi sabilillah bersama pemimpin-pemimpin mereka. Sama ada dari kalangan pemimpin yang
sempurna seperti pada zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rashidin, ataupun pemimpin-pemimpin yang ada melakukan kejahatan dan kebaikan, iaitu selepas mereka ada kurang dan ada sifat kekurangan dan ada kelebihan. Tak kira apa alasan sekalipun, tidak ada sesuatu yang boleh membatalkan prinsip ini, iaitu tetap kita berjihad fi sabilillah, tetap kita melakukan ibadah haji bersama pemimpin kaum muslimin. Okey. Syarah Syekh rahimahullah menunjukkan huraian ini untuk menolak pendapat Rafidah. Syekh rahimahullah, itu wajib kata al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah, al-Imam Abu Ja'far mengisyaratkan atau menunjukkan huraian ini untuk menolak pendapat Rafidah. Siapa Rafidah? Syiah Rafidah, di mana mereka berkata tidak ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah seorang daripada kalangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penyeru dari langit menyeru, hendaklah kamu mengikutinya. Tidak ada jihad fi sabilillah sehingga umat Islam dipimpin oleh Ar-Ridha atau Ar-Radi, atau mereka kenali juga dengan Al-Mahdi Al-Muntazar. Selagi tak keluar Al-Mahdi dari kalangan anak keturunan Nabi SAW, maka tidak ada jihad syar'i bagi mereka. Tidak ada jihad syar'i. Jihad itu mesti dipimpin oleh seorang yang maksum dari kalangan keturunan Nabi SAW yang mereka kenali dengan nama Ar-Ridha atau Ar-Radi. Ar-Ridha atau Ar-Radi, atau dikenali juga sebagai Al-Mahdi Al-Muntazar menurut versi Syiah. Siapa dia? Imam yang ke-12 yang tidak wujud. Imam yang tidak wujud, yang diada-adakan kewujudannya untuk mempertahankan akidah palsu golongan Syiah. Tatkala Syiah cuba menterjemahkan 12 imam yang adil akhir zaman itu dengan imam yang 12 yang mereka jadikan anak keturunan Nabi sebagai ikon terhadap atau menjadi ikon terhadap makna imam tersebut, atau menjadi akidah, tunjang akidah mereka. Qadarullah, imam yang ke-11 tidak dikurniakan zuriat. Jadi mereka menunggu imam yang ke-12. Masyarakat Syiah jadi kelang kabut. Imam yang ke-11 meninggal. Al-Hasan Al-Askari meninggal dalam keadaan tidak memiliki zuriat. Keadaan kacauwilah berlaku di kalangan masyarakat Syiah, kerana mereka selama ini mengatakan bahawa imam yang akan memimpin dunia ini adalah 12 orang. Jadi yang ke-12 tidak ditemukan, kerana mereka kata ada 12 sebut mesti daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka keturunan satu jalur keturunan, bukan daripada keluarga yang lain, mesti daripada anak keturunan zuriat tersebut. Bila Hasan Al-Askari meninggal, dia tidak ada anak. Sehinggalah ada sebahagian daripada mereka mencipta bid'ah baru untuk mempertahankan kebatilan mereka dengan mengatakan bahawa sebenarnya Abu Hasan Al-Askari memiliki seorang anak kecil yang bernama Muhammad. Ketika umur 5 tahun
dia lari-lari masuk ke dalam lubang bawah rumah atau lubang bawah tanah atau sirdap, tempat sembunyi, tempat rumah zaman dulu dia tempat sembunyi bawah tanah. Kemudian tak keluar-keluar sampai sekarang. Dan inilah dia Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Sebelumnya Syiah tak pernah ada Al-Mahdi. Al-Mahdi mereka sama macam orang lain. Tapi start daripada berlaku peristiwa ini, mereka menamakan imam yang ke-12 yang tidak wujud ini sengaja diwujudkan untuk melengkapkan tafsiran batil mereka terhadap imam yang 12 tersebut. Pada masa sama, mereka mengaitkannya dengan Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan itulah kesudahannya bagi sesiapa yang menafsirkan hadis Nabi SAW tidak mengikut kefahaman salafus salih atau tidak didasari oleh dalil. Itu juga kesudahannya bagi orang yang cuba meneka-neka qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sering terjadi sejak berzaman dulu lagi, apabila ada orang yang mendakwa akan berlaku sekian dan sekian, sampai masa yang didakwakan, apa yang mereka dakwakan tidak berlaku. Terpaksa mereka mengubah kalam mereka, ataupun kalau mereka berdusta, terpaksa cipta kedustaan yang baru untuk membenarkan takwilan yang salah sejak daripada awal. Sebab tu jangan cuba meneka-neka apa yang akan berlaku, kerana sampai ketikanya akan tiba waktu yang mereka dakwakan apabila apa yang mereka jangkakan tidak berlaku dan mereka terpaksa mempertahankan apa yang mereka dakwakan sebelumnya, maka akan berlakulah penipuan. Terpaksa menipu untuk menutup apa yang mereka jangka-jangkakan selama ini. Sebab itulah orang-orang yang meneka-neka apa yang akan terjadi sama seperti penipu. Sama seperti penipu. Orang yang menipu, mengubah sejarah apa yang telah berlaku, kemudian mereka ubah fakta, itu penipu. Begitu juga orang yang meneka-neka qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, mereka hakikatnya menipu. Hak, perkara yang hak ialah perkara yang berlaku sesuai seperti reality. Jadi ini yang berlaku pada golongan Syiah tatkala mereka menjadikan imam yang ke-12 itu adalah pemimpin daripada 12 imam yang disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW. Okey, jadi kata beliau, kata mereka, tidak ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah seorang dari kalangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya sehinggalah dipimpin. Boleh tambah sikit, takut ada tak faham. Sehinggalah jihad ini dipimpin oleh salah seorang daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ar-Ridha atau Ar-Radi. Letak juga sebut ada dalam asal. Dan ketika itu, ketika keluarnya Al-Mahdi atau Ar-Ridha atau Ar-Radi, akan ada satu suara dari langit menyeru,
Iaitu masa Al-Mahdi ni keluar, dipimpin umat Islam. Macam mana orang tahu dia Al-Mahdi? Syiah punya versi lagi senang. Ada suara dari langit, jerit. Apa jeritannya? Ittabi'uh, kalian ikutlah dia. Ikutlah Al-Mahdi tersebut atau Ar-Ridha tersebut. Iaitu penyeru langit, hendaklah kamu mengikutnya. Itu arahan langsung daripada langit. Kata Syekh, ini pandangan Rafidah, diwajibkan dia tak ada jihad kecuali dipimpin oleh seorang imam yang maksum. Imam maksum mereka ada 12. Setelah terhentinya imam yang ke-11, maka mereka mewajibkan, selepas itu tidak ada jihad sampai sehinggalah keluar Al-Ma'sum yang terakhir, iaitu imam yang ke-12. Kata Syekh, kebatilan pendapat ini adalah jelas berbanding ia dibatalkan dengan dalil. Ini kaedah yang sangat penting. Kebatilan suatu perkara yang jelas batil, tak payah debat bawa dalil. Benda batil ni tak payah debat lah. Tak payah diperbesarkan. Hanya orang yang jahil pergi berdebat dengan si jahil. Hanya orang yang bodoh pergi berdebat dengan orang bodoh. Dan itu yang dilakukan oleh generasi salafus salih. Tak perlu, kalau benda orang tak bawa dalil, cakap benda tak logik, cakap benda, tak payah debat. Tak payah debat. Kecuali ada keperluan. Kebatilannya, perkara yang batil itu dihiasi dengan hujah-hujah palsu dan berubah menjadi syubhat. Berubah jadi syubhat. Syubhat ni apa? Suatu benda yang salah kelihatan macam betul. Kalau benda yang batil, betul-betul batil, jangan dilayan. Kalau mampu untuk kita mengatakan pada suatu kaul itu kaul yang batil, tidak ada nilainya, itu lebih baik. Jadi kalau tiba-tiba orang mendakwa dia sebagai Nabi, tak payah kita adakan debat, buktikan dia bukan Nabi. Tak payah. Cukup ambil tindakan. Cukup ambil tindakan. Cukup tolak. Kerana berdebat dengan dia, bawa dalil itu adalah merupakan tindakan yang menjadikan kalam dia itu mempunyai iktibar. Daripada orang tak pandang, tiba-tiba orang pandang. Daripada orang tak kenal, tiba-tiba orang kenal. So tu ini perkara yang penting. Jadi kata Syekh, tak payah debat lah. Tak payah debat. Kebatilan pendapat ini adalah lebih jelas berbanding dibatalkan dalil. Atau kita ambil kaedah perkataan bahasa Arabnya, bunyi lebih sedap. Kata Syekh, wa butlanu hadzal qawli azharu min ay yustadalla alaihi bidalil. Kebatilan qaul ini lebih terzahir daripada kita sibuk mencarikan dalil untuk lawan dengannya. Biarkan dia cakap sendiri, lebih nampak bodoh berbanding kita pergi debat dengan dia. Begitu kalam Syekh rahimahullah. Kenapa? Tapi soalannya, kenapa Syekh debat sekarang? Kata tak payah debat. Sekarang Syekh bawa dalam buku. Sebab dah berubah. Benda yang batil dah jadi ada ahlinya yang percaya. Pada asalnya tak masuk akal. Benda yang tak masuk akal, kalau didoktrinkan, diulang-ulang balik, boleh jadi masuk akal. Akan diterima sebagai satu perkara yang perlu diterima kerana mereka dengar daripada orang-orang yang mereka hormat. Dan ini berlaku pada perkara ini dalam bab akan keluarnya Al-Mahdi. Okey, kata Syekh, mereka mensyaratkan imam mestilah maksum tanpa ada dalil yang membuktikannya. Syiah wajibkan imam itu maksum.
Bahkan tak ada dalil. Malah dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Auf bin Malik Al-Ashja'i telah berkata, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, sebaik-baik pemimpin kalian ialah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Ini pemimpin paling baik. Rakyat sayang pada mereka, mereka pun cinta pada rakyat. Ini pemimpin terbaik. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dan kalian mendoakan terhadap mereka dan mereka mendoakan kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka juga mendoakan kalian. As-salatu ala, arti mendoakan. Macam kita as-salatu ala Rasulillah, doakanlah, selawat. Kat sini bukan berarti selawat. Yusalluna alaihim, artinya kita mendoakan untuk mereka. Wa syiraru a'immatikum allazina tubghidunahum wa yubghidunakum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian ialah orang yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Dia jadi pemimpin tapi rakyat benci pemimpin tersebut. Pemimpin itu benci orang yang dipimpin olehnya. Wa yal'anunahum wa yal'anunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Qulna, kata Auf bin Malik, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nunabiduhum inda dhalika, masa tu boleh tak kita lawan mereka ya Rasulullah? Dah memimpin tu kita tak suka dia, dia pun tak suka kita, sentiasa melaknat antara satu sama lain. Nabi bersabda, la, tidak, jangan lawan dan keluar dari ketaatan. Nabi kata, la ma aqamu fikumus salah, tidak. Terus terjemahan tu anda terus masuk pada ni, sebab terjemahan ada sikit kesilapan, jadi ambil terus pada sebutkan. Tidak selagi mereka mendirikan sembahyang bersama kamu. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'atih. Ketahuilah, siapa-siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian didapati pemimpin tersebut melakukan salah satu daripada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka bencilah apa yang maksiat yang dilakukan tersebut. Bencilah apa yang dilakukan daripada urusan maksiat tersebut. Wala yanzi'anna yadan min ta'atihi, dan jangan cabut tangan kalian daripada ketaatan terhadapnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni apa yang nak disampaikan oleh Syekh? Bahawa satu ketika nanti akan ada pemimpin yang tidak maksum.
Dan bab ketaatan pada pemimpin selain pada hadis ini banyak lagi yang mengisyaratkan atau memberitahu pada kita secara nas bahawa akan wujud pemimpin-pemimpin yang tidak maksum, yang tidak sempurna. Nabi sebut tentang pemimpin Rasyidin yang akan memimpin umat selama 30 tahun. Campur-campurkan 30 tahun itu, jadilah Khulafa' Rasyidin, 4 orang tersebut. Ini Khulafa' Rasyidin. Dan juga Nabi memberitahu bahawa akan datang pemimpin-pemimpin yang tidak sempurna. Malah dalam hadis ini Nabi cerita tentang pemimpin yang dibenci oleh rakyat, rakyat pun benci, laknat melaknati. Bila ditanya adakah perlu melawan mereka, Nabi kata tidak, selagi mereka masih solat dengan kalian, dia masih Islam, dia masih seorang yang Muslim, kita masih wajib mentaatinya. Nabi kata wala yanzi'anna yadan min ta'atihi, dan jangan mencabut tangan kalian daripada mentaati mereka atau mentaatinya. Okay. Hadis ini mengisyaratkan bahawa wujudnya pemimpin yang ditaati, yang perlu ditaati, walaupun bukan dari kalangan yang terpilih, bukan dari kalangan pemimpin yang sempurna, malah dibenci oleh rakyat. Okey, muka surat 204. Beberapa tempat tentang hadis ini dalam bab kepimpinan telah dinyatakan sebelum ini. Bab kewajipan mentaati pemimpin selama ini, sebelum ini hadis-hadis lain juga kita dah bacakan. Baginda tidak berkata mestilah maksum. Nabi tak pernah kata pemimpin itu mesti maksum. Nak taat pemimpin mesti ianya maksum. Dia berbeza. Sistem khalifah atau sistem kepimpinan politik Islam berasaskan kepada ketaatan, dan pemimpin itu apabila ianya sah, tidak ada siapa boleh membatalkannya sehingga datang pemimpin sah yang baru yang menggantikannya, sama ada melalui kematian setelah dia meninggal atau melalui mughalabah, ia dikalahkan. Kalau terjadi satu perebutan kuasa yang tak dikehendaki oleh umat di dalam peringkat atas, dan yang berkuasa baru itu seorang yang kuat dan mengalahkan pihak yang lain, kemaslahatannya rakyat perlu berbai'ah dengan pemimpin yang kuat yang baru. Ini hujung last kalau wujud. Jadi pemimpin yang sah itu perlu ditaati. Tidak pernah disebut dalam hadis Nabi mensyaratkan bahawa pemimpin itu mesti maksum. Kata Syekh lagi, golongan Rafidah merupakan manusia yang paling rugi dalam persoalan ini. Orang yang paling tak ada untung nak bincang bab ni siapa? Rafidah. Paling rugi secara ilmiahnya golongan Syiah Rafidah. Kenapa? Kata Syekh, li'annahum ja'alul imam al-ma'suma wal imam al-ma'dum. Kerana mereka menjadikan imam maksum itu sebagai imam yang ma'dum, imam yang tak wujud. Bila disyaratkan pemimpin yang memimpin umat ini mesti maksum, artinya memang tak akan wujud. Mensyaratkan satu perkara yang pasti tidak wujud, perkara yang adam, perkara yang mustahil. Al-ma'dum, benda yang tak mungkin berlaku.
Jadi dia nak tak nak, terpaksa mereka takwilkan. Kalau mereka buat sesuatu yang bertentangan dengan syarak, dengan dalil, nak tak nak terpaksa mereka mentakwilkan ayat-ayat, hadis-hadis, atau mereka hadis palsu dan sebagainya, kerana mereka syarat yang mereka jadikan sebagai syarat syar'iyah itu syarat yang tak praktikal dalam kehidupan. Mensyaratkan suatu perkara yang tidak mungkin dicapai, seolah-olah mengatakan perkara itu tak ada. Itu yang berlaku pada Syiah. Syaratkan pemimpin itu mesti maksum, kata Syekh. Hakikatnya mereka mensyaratkan satu pemimpin yang takkan wujud, tidak akan ada. Dan pemimpin itu tidak memberi faedah bagi mereka di dunia dan di dalam agama, itu di akhirat. Bila syarat macam tu, dunia pun tak akan jumpa, kebaikan dunia pun tak dapat, kebaikan akhirat pun tak dapat, jihad pun tak berlaku, haji pun tak wajib. Sampai bila? Suatu pandangan ini ditolak sendiri oleh Syiah-Syiah yang kemudian. Lama sangat tunggu depan Imam Hadi keluar, di jihad dulu. Wujud kumpulan-kumpulan jihad yang jihad dulu sebelum pemimpin mereka keluar. Mereka pun tak ada terima. Barakallahu fiik. Assalamualaikum alaikum. Barakallahu fiik. Tidak mungkin mereka dapat mengamalkan apa yang ditetapkan oleh generasi awalnya, kerana tiba masanya mereka terpaksa lawan apa yang diputuskan dalam kitab-kitab mereka, kerana apa yang diputuskan itu tidak praktikal, tidak boleh diamalkan. Sebab itu Islam, agama Islam ni waqi'iyah. Apa yang Islam putuskan, itulah yang wujud, waqi', itu yang berlaku. Tak ada satu hukum Islam tetapkan benda tu benda yang tak wujud di alam nyata. Tak ada. Apa sahaja yang ada kat Quran, apa sahaja ada pada hadis Nabi SAW berkaitan dengan urusan dunia, itulah yang berlaku sampai hari kiamat. So tu selain daripada ajaran Islam, tak ada syariah. Tak ada syariat. Pergilah agama mana sekalipun, tak ada syariat. Lepas tu semua agama sangat setuju bila ada idea untuk memisahkan agama daripada kehidupan. Yang kaitkan agama, bab dunia ni fikir sendiri. Nak ambil sekularisme memisahkanlah. Nah, dia ada idea yang menggantikannya. Nak ambil falsafah ke, nak ambil pemikiran-pemikiran mana sekalipun, bab agama ni percaya buta je. Hak peribadi. Bahasa golongan ni kata, nak jadi bodoh sendiri. Dia anggap agama ni candu dan bodoh, sebab tu dia jadikan urusan peribadi. Kita kata agama ni, urusan ni kita percayalah, tapi golongan yang tak percaya agama, dia kata bahasa mereka nak jadi bodoh sendiri. Mereka ni orang yang bijak, scholar yang ada pendidikan. Yang tak ada pendidikan, macam mana nak paksa orang, takkan nak bunuh dia. Jadi bodoh sendiri. Ini idea asal memisahkan agama daripada kehidupan. Dalam politik pun dipisahkan, dalam ilmu kemasyarakatan dipisahkan. Ilmu kemasyarakatan tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tak boleh kita. Kalau masyarakat yang tak benarkan kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, orang buat apa pun kita tak boleh tegur. Mana hak peribadi, semua hak peribadi. Lalu seorang wanita berpakaian yang sangat nipis, pemimpin pun tak boleh tegur. Undang-undang tidak membenarkan. Orang yang menegur dianggap sebagai pesalah. Sebab apa? Urusan peribadi. Sehingga tidak ada syiar amar ma'ruf dan nahi mungkar, umat itu akan rosak. Okey. Balik pada bab kita. Kaum Syiah, mereka mensyaratkan satu perkara yang takkan wujud.
Ini kerana mereka mendakwa imam itu adalah imam yang ditunggu-tunggu kedatangannya, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari, yang mereka dakwa telah masuk ke lubang atau masuk ke sirdab, dia panggil lubang atau dipanggil sebagai sirdab, lubang bawah tanah, pada tahun 260 Hijriah atau sekitarnya. Sekarang 1446. Berapa tahun dah? Tolak 260. 1200 lebih. Lama dah masuk dalam lubang tu. Tak keluar-keluar, tak mati-mati, tak keluar-keluar. Asalnya dia orang jaga tak lama. Dia akan nak cari penggantinya. Tunggu punya tunggu. Sebab tu dia orang tunggu. Tiap-tiap hari tunggu depan tu. Tu kata Syekh. Ini cerita zaman bila? Imam Ibn Abil Ais. Bukan kita cerita yang kita nampak sekarang ni. Hari tu keluar kejap. Hari tu keluar kejap. Ada tak? Lelaki yang tiba-tiba keluar tutup muka pakai baju putih, dia lakonkan jalan keluar. Dah tunggu lama tak keluar, terpaksa berlakon lah. Terpaksa menipu, terpaksa berlakon, terpaksa. Sebab apa? Tak real, benda yang tak wujud, diwujud-wujudkan. Ada nanti tahun lepas. Kecoh. Tiba-tiba tempat mereka nak tunggu tu di Samra, daerah. Tiba-tiba Imam Mahdi keluar. Oh, kecoh kejap. Betul Imam Mahdi tak buka muka, betul hilang je lepas tu. Dah lari ke mana dah. Pakai baju. Kononnya zahir kejap. Oh, dia tak jihad lagi, dia cuma keluar macam tu je. Allah alam. Tak tahu juga kalau tu lakonan. Tapi kat videonya nampak keluar macam tu, semua menjerit. Oh, dah ramai sangat. Ribu orang jerit tu macam tak tahulah lakonan ke atau betul. Tapi kan yang betul benda tak wujud. Dia nak berlakon ke, betul ke, apa kita peduli. Kadang-kadang kita pening kepala dengan perbuatan orang bodoh. Kan? Dia berlakon, dia orang percaya, tak percaya, kerja yakin mereka bodoh bab ni. Mereka jahil. Kadang-kadang orang sebut usah bodoh, tiba-tiba orang bodoh. Pak bodoh cakap bodoh lah. Jangan kita kena tepat. Kadang-kadang orang beza pendapat sikit, bodohkan orang. Tak boleh lah. Tapi benda yang berbeza dengan nas, benda yang tak masuk akal, kita wajib zahirkan bahawa itu perkara yang betul-betul bodoh. Kadang-kadang ada orang ni dia lembut tak bertempat. Agama ini dipijak, dalil dipermainkan. Masa itulah diajak untuk bertolak ansur. Setelah agama dihina, salafus salih dipermainkan. Bila kita pertahankan dengan tegas, orang anggap masa itu ajak untuk berdamai, ajak untuk bersatu. Dengarlah suara orang-orang yang menyuruh kepada adab. Selama ni orang yang sama menyuruh, dia duk menyerang. Tatkala di kalangan pendakwah-pendakwah cuba menjawab dan lawan, last sekali mereka akan hulurkan tangan atas nama bersatu dan adab. Mereka serang Wahabi ni, Wahabi begini sebagainya. Tak terkeluar dah Wahabi. Begini begitu, sampai pada tahap debat pun tak guna. Kita serahkan pada Allah. Kalau macam tu, maka ada di kalangan dai pendakwah kita ajak mubahalah, kan settle. Waktu diajak mubahalah, tunggu akan ada tangan-tangan yang menyuruh, akan menghulurkan tangan untuk salam. Kita ni umat Islam, jangan berpecah, kita berdamai, kita begini begitu. Sebelumnya siapa yang ajak? Siapa yang seru? Siapa yang dakwa? Dan sentiasa berlaku begitu. Yalah, kita pun tak nak, mana kita nak seorang pun di kalangan umat ini dilaknat. Tetapi demi untuk menzahirkan hak, kadang-kadang kita perlu zahirkan, kita perlu yakin atas apa yang kita yakini. Kalau kita yakin urusan akidah berkaitan dengan keyakinan, bukan mungkin, kenapa tidak? Kenapa tidak? Dan bila ada orang tolak mubahalah, adalah kita kena paksa? Jangan paksa. Itulah dalilnya orang yang berani bermubahalah berada di tempat yang betul. Jangan pula paksa dia mubahalah, biar dia mati, biar dia lantaran. Tak perlulah.
Kalau ada orang dah mula menghulurkan tangan untuk berdamai, tak perlu begitu. Ya kan, jelah, terima jelah. Tapi kita faham, begitulah bezanya keyakinan kita dalam suatu akidah umat Islam ni dengan yang bukan Islam. Sebab tu Nabi ajak membalas dengan kaum Nasara. Akidah mereka terhadap Tuhan mereka rapuh. Selain akidah yang hak, tidak ada suatu akidah yang kukuh. Mereka hanya ikut-ikut. Suatu kaum Quraisy, Ahlu Makkah, pada awal sebelum mereka masuk Islam, mereka lawan habis-habisan ajaran dibawa oleh Nabi SAW. Sampai satu masa dia tak mampu dah untuk sekat, dia ajak untuk berdamai. Dan urusan akidah, tak apalah, setahun sembah Tuhan kamu, setahun lagi sembah Tuhan kami. Setahun sembah satu Tuhan, tauhid. Tahun depan bawa balik sekutu-sekutu Tuhan atau agama syirik, sembah Tuhan juga, cuma sembah lagi bersama dengan Tuhan, Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa? Sebab akidah mereka rapuh. Sebab tu Allah kata, yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kaum kufar ni, mereka sayang Tuhan-Tuhan mereka yang mereka syirikkan dengan Allah itu. Mereka cuba sayangi mereka macam mana mereka sayangkan Allah. Nak cuba melakukan syirik. Tapi Allah beritahu, orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Orang musyrik bukan tak cintakan Tuhan, dia cinta. Tapi bila adanya syirik, cinta dia rapuh. Tidak ada sumber cinta yang tidak didasari oleh keimanan, hanya ikut-ikutan. Dilihat ketika berlaku musibah atau perkara yang menakutkan mereka. Bila musibah tu tiba, masa tu cinta yang didakwa oleh mulut mereka kerana nak menangkan kumpulan dia, bangsa dia, atau nak menangkan nak dapatkan maslahat, bila musibah datang, dia nampak tak penting dah. Sebab tu mereka hanya seru nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika musibah tiba. Saudara selalu tengok sekarang ni, isu Hamas bila berlaku, isu di Palestin, bila umat Islam di Gaza diserang, bila anak-anak ramai meninggal, bapa-bapa sebut nama Allah, ramai orang Kristian terbeliak mata. Mereka tak sangka macam begitu sekali kuatnya iman orang Islam. Biasa masa musibah, orang tinggalkan agama dah, menjerit dah. Orang kata tak apa, biar otak tak betul lah masa ni. Di tengah ni. Umat Islam tak. Waktu musibah, mereka menyebut nama Allah. Daripada orang tua, orang muda, bapa, anak, kanak-kanak, semua sebut nama Allah. Bagi kita ialah bertambah yakin dan kita semangat tengok. Tapi kita tahu hakikat iman begitu. Tapi bagi orang yang bukan Islam, ini satu pemandangan yang mengusik jiwa mereka. Mana ada orang boleh sebut nama Tuhan lagi waktu sekarang? Tuhan ni kan bagi mereka hanyalah perkara yang dicipta oleh manusia. Orang tak akan percaya. Orang percaya ni pun tak percaya betul-betul. Dan mereka beragama pun agama ikut-ikut, tanpa ada bukti. Suatu golongan ateis, mereka menolak agama dengan apa? Dengan tidak ada dalil. Hujah mereka bahawa Tuhan tak wujud bukan kerana mereka ada bukti dan dalil bahawa Tuhan tak wujud. Hujah mereka hanyalah meragukan orang terhadap dalil yang ada. Mereka sendiri tidak ada dalil. Suatu mereka, kebanyakan mereka adalah golongan agnosticism. Agnostis. Tak tahu. Dia kata Tuhan tak ada, tak tahu sebab pun. Tak ada dalil, tak ada bukti, tak ada hujah pun. Jadi bila mereka ikut
secara taklid buta dengan tokoh-tokoh mereka bahawa Tuhan itu tidak wujud. Mereka menamakan mazhab mereka dengan mazhab Al-Adriyah. Apa Al-Adriyah? La adri. Bincang agama datang juga bincang. Jawapan dia, tak tahu. Kalau kamu kata Tuhan tak wujud, macam mana boleh wujudnya alam ini? Tak tahu. Kalau kamu kata tak wujud, kenapa kamu sudah jerit my God? Tak tahu. Kenapa aku boleh jerit macam tu? Kalau kita jumpa golongan ni, kan dia kena musibah, kita ambil video dia tunjuk, oh my God, my God. Kenapa kau buat macam tu? Tak tahu. Oh, jawapan tak tahu tu jadi mazhab. Jadi suatu mazhab. Kalau kata tahu pun, tapi tak pasti, tak ada siapa ciptakan alam ini, dia tak tahu. Bila orang buktikan, betul lah tu, ada something yang ciptakan. Siapa? Tak tahu. Something lah. Siapa something tu? Sesuatu. Siapa? Apa dia? Bentuk dia apa? Tak tahu. Last kali, stop. Somethingism. Yang tak tahu, agnosticism. Yang mengaku, yes, there are something create this world, atau this apa? Istilah dia, dia apa? Ada istilah dia, saya lupa. Bila dia yakin bahawa yang wujud ini ada yang menciptakan, there is something, tapi tak tahu siapakah something tu, jadi dia kata apa? Somethingism. Mazhab lagi. So tu kalau tuan-tuan tengok balik pada mazhab-mazhab yang ada pada gerakan Eropah moden ni, mana Eropah dunia Eropah moden, semua mazhab kelakar. Tak ada apa. Hakikatnya mereka satu je. Hakikatnya wujudnya mazhab ni kerana mereka bencikan orang agama. Zaman tu lah. Puncanya bukan kerana mereka nak pisahkan agama ke gerakan Renaissance untuk tanyakan agama, tak. Hakikatnya mereka dah benci sangat dah. Tak suka sangat dengan penyelewengan yang dibuat oleh orang agama ketika itu. Dan semangat benci agama tu mereka bawa-bawa sampai zaman sekarang. Dan orang Islam yang pergi belajar sejarah mereka pun terbawa-bawa. Ingat Islam sama macam apa yang berlaku di zaman pertengahan Eropah tersebut. Contohnya selalu buatkan formula mudah. Mereka ada zaman gelap, zaman cahaya, zaman Renaissance, Enlightenment, dan zaman kemajuan. Start pada zaman revolusi sampai pada zaman moden ni, zaman majulah. Dalam ni tiga zaman mukadimah kita belajar sejarah Eropah. Kita tempat bab berapa tu? Sejarah dunia, sejarah Eropah, bab 3 Apa tu? Tak ingat dah. Tapi bab lepas cerita Eropah panjang akan cerita bab Islam pula. Ini saya tak setuju ni. Pendidikan kita letak tentang Islam lepas pada Eropah. Mukadimah Islam pula kita cerita umum, tak cerita sebaliknya. Islam dia mula dengan zaman gelap, iaitu zaman jahiliah. Kemudian jadi zaman terang bila turunnya wahyu, dan zaman perubahan revolusi atau zaman jihad pada zaman Madaniyah yang mengubah dunia. Berbeza dengan sejarah Eropah. Tak sedar sejarah Eropah ni bab pertama rasanya sejarah dunia. Tapi yang ingat lepas pada tu ada baru datang sejarah Islam. Itu zaman KBSM dulu lah. Tak pasti sekarang ni macam mana tentang syllabus sejarah. Jadi ramai orang kaji sejarah, dia ingat Eropah ni lah yang mengubah dunia. Mereka lah yang ubah segala-galanya. Tak cerita macam mana wujudnya universiti di Eropah, dari mana datang mereka belajar ilmu tersebut dan sebagainya. Malah ramai orang kata dia jadi apa? Jadi
Alif bata tu jadi alfa beta. Alif bata, kalau kata alfabet ABC kan, orang Eropah belajar daripada Arab alif bata tak mengaku, jadi alfa beta lain pula dia. Cerita lain. Dan benda-benda yang banyak lagi yang kita tak boleh nafikan, dan semua Eropah ahli sejarah mengaku hakikatnya kemajuan yang dimiliki di Eropah itu berpunca daripada hasil daripada dunia Islam. Hasil daripada terpengaruh mereka dengan sarjana-sarjana Islam, terutamanya di bahagian barat, di Cordoba, di Morocco dan sebagainya, yang mempengaruhi pemikiran Eropah yang merupakan jiran mereka ketika itu. Umat Islam dah mencapai kemajuan yang begitu tinggi, dan mereka masih bergelut sesama mereka dengan urusan-urusan perlu atau tidak beragama. Orang Islam, kitab-kitab Islam ni tuan-tuan, antum tengok apa yang tercatat dalam kitab Islam, tak mungkin orang yang yang bukan Islam tengok kemudian tak terpegun, tak mungkin. So Islam cerita dalam segala urusan. Agama lain mereka hanya cerita urusan kepercayaan, hanya urusan kepercayaan yang mereka boleh terima. Apa sebab maksud cerita ni? Sebab mereka boleh terima agama itu boleh dipisahkan dari kehidupan. Sebab mereka, hidup mereka dah tak perlu dah pada agama, sebab tak ada syariat yang perlu mereka patuhi. Islam pula mensyaratkan syariat diamalkan dalam segala aspek kehidupan. Sebab tu bila siapa cerita tentang agama dan wajibkan agama diamalkan dalam masyarakat, orang yang tidak mengenali Islam, mereka akan pandang lekeh. Sebab pada mereka, agama ni hanya perkara melibatkan kepercayaan yang tidak berada di dunia realiti. Tapi umat Islam akan nampak, bila Islam diamalkan dalam segala bab, kita akan melihat kesempurnaannya. Sebab apa? Sebab memang agama Allah ni agama yang membimbing kehidupan kita. Okey, balik pada Syiah. Kita habiskan. Syiah ni dibawa benda yang menghilangkan izzah Islam. Amal ibadah yang begitu izzah, salat kita, haji kita, yang orang nampak orang akan terpegun, orang akan rasa kagum, berubah jadi apa? Benda yang kelakar. Zikrullah, orang Islam yang berzikir, duduk zikir pada Allah, berdoa, bermunajat di Arafah, yang kita nampak bila mereka berdoa pada Allah, kita nampak begitu gah. Sampai pada Syiah dan juga yang pengikut ataupun yang terpengaruh mereka, dah jadi tempat tarian, badan goyang sana sini, keluar buih daripada mulut, menari sana sini, lagi perempuan bercampur. Hilang izzah, keagungan agama ini, kemegahan agama ini pada urusan ibadahnya. Habis agama, rosak. Jihad yang sepatutnya untuk mempertahankan agama dan masyarakat Islam, pergi pada Syiah, dia bukan perang serang siapa, dia lukakan badan sendiri. Menyesali dulu tak pernah tak sempat nak pertahankan Hussein, jadi lukakan diri sendiri. Adalah yang moden-moden ni dah Syiah yang muda jihad. Ini semua lari daripada syariat, atas alasan mewujudkan wilayah al-faqih sebagainya. Jihad, ijtihad baru, tak payah ikut syariat lah, tunggu berapa lama nak tunggu Al-Mahdi keluar. Jadi mereka pun terpaksa akhir sekali terlibat dalam dunia jihad. Okey, sebab memang sejarah menunjukkan bahawa mereka lah yang membunuh Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata tak ada jihad, tapi duk perang ni dulu siapa? Mereka lah. Semua peperangan timbul daripada mereka. Artinya apa yang ada kat buku dengan realiti tak sama. Mereka telah meletakkan, okey, ini cerita Syekh, habiskan sikit. Jadi mereka dah 260 tahun, sejak tahun 260 Hijriah, katanya Muhammad
bin Hasan Al-Askari sembunyi bawah tanah. Mereka telah meletakkan binatang tunggangan sama ada kuda atau keldai untuk ditungganginya apabila dia muncul. Depan serdab ni sampai sekarang macam-macam binatang nak sedia. Mana tahu imam nak pakai yang mana satu. Mereka juga meletakkan di sana pada waktu yang mereka tetapkan seorang yang menyuruh imam supaya keluar. Wahai penghulu kami, keluarlah. Wahai penghulu kami, keluarlah. Apa dia kata? Ya Maulana ukhruj, ya Maulana ukhruj. Jerit kat depan lubang tu. Apa susah sangat turun nak tengok. Apa susah sangat, kan ada lubang tu serdam. Kenapa nak pagarkan, tutup, tak boleh semua sekali. Tunggu imam keluar. Nak tahu imam ada tak ada, pergilah masuk ke situ tengok. Duduk situ tak makan, tak minum, dah 1200 tahun kat situ lagi. Tu kata Syekh, tak payah debat dengan dia orang ni. Tak ada akai. Okey, jadi mereka kata ya Maulana ukhruj, ya Maulana ukhruj. Sebab tu kalau kita tengok pada bila sebut tentang cerita tentang Hasan, mereka sebut Ain Jim. Antara kalau baca-baca kitab Syiah, jangan bacalah. Tak payah baca. Tapi kalau terbaca, mana boleh keluar Al-Ridha atau Muhammad bin Hasan Al-Askari, kadang-kadang tulis Muhammad bin Abdullah Al-Askari, dia tulis Ain Jim, Ajjalallahu khuruja. Kalau kita dalam Islam Nabi SAW, ada yang tulis Sad, ringkasan kan, Sad dalam kurungan tu, atau Sal'am, Sad Lam Aim Mim, sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkasan yang dibuat oleh sebahagian daripada orang nak ringkaskan sallallahu alaihi wasallam. Khilaf ulama boleh atau tidak. Muhaddisin tak boleh, tak benarkan. Sebab apa? Hak Nabi, kita ambil masa untuk tulis sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik berbanding kita cepatkan salam gitu, sad lam ain mim. Mana sampai kita baca tulis tu kita boleh baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi khilaf lah. Walaupun ana cenderung pada pandangan boleh je. Kerana tulisan itu bukanlah utama. Yang penting kita sebut. Yang penting yang kita sebut tu, kita nak ringkaskan rumus, tak masalah. Wallahu alam lah. Tapi kalau orang kata, ustaz kata tak boleh, ustaz kata boleh sedangkan buku kata tak boleh, okey cukup. Ana tahu khilaf tu wujud. Ana cuma kata cenderung boleh. Yang penting kita baca. Nak tulis salam, baca. Tapi lebih baiklah, tidak syak lagi, tulis sempurna tu lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam. Ana pernah kena tegur. Ana kata boleh, awak tu lawan. Betul, nak tengok status dia duduk tulis SAW. Sama je tu. Sepatutnya tadi pun lah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana rasa keliru juga. Orang yang tegur ana tu status dia sampai sekarang kalau dia terasa lah. SAW, artinya dia ringkaskan lah tu. Sallallahu alaihi wasallam, subhanahu wa ta'ala, SWT kan, subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya pada kena kalau kata tak boleh, lebih baiklah tulis sempurna. Sebab asatizah di Indonesia, mereka kritik salam, mereka bertulis sallallahu alaihi wasallam. Kata kita bagus, konsisten. Tapi ada setengah yang ikut-ikut, dia tak faham. Dia kritik salam tapi tulis SAW. Sama juga. Kalau anak tulis je lah. Susah nak type tu sallallahu alaihi wasallam panjang, SAW lah senang kan. Tapi kita sebutlah, masa kita tulis tu kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mereka menyediakan senjata di sana, tidak ada seorang pun yang memerangi mereka. Artinya apa? Senjata ada semua, tak berlaku peperangan pun, jerit depan tu, tetap jerit untuk keluar walaupun tak ada perang. Lainlah kalau Syiah tengah perang siapa semua ni, tak ada perang pun tetap sediakan senjata, sedia kuda, hari-hari duk seru. Pada setiap pagi sampai tengah hari, keluar. Oh, tak keluar sampai sekarang. Berapa ribu tahun? 1200 tahun. Berbagai-bagai lagi yang mereka lakukan yang menyebabkan orang berakal mentertawakan mereka. Dia kata Syekh, tak payah debat sangat dengan dia orang golongan Syiah. Di sini Syekh syarahkan, Syekh tuju pada golongan Syiah. Dan kita katakan bahawa bukan Syiah sahaja,
Malah golongan Khawarij pun begitu. Khawarij mensyaratkan kesempurnaan, Syiah mensyaratkan kemaksuman. InsyaAllah pada pertemuan akan datang anda akan bincangkan tentang sedikit ulasan tentang pandangan Khawarij, kerana kita dah faham dah. Cuma kita bincang sikit ulasan tentang Khawarij, kemudian terus masuk pada matan yang seterusnya berkaitan beriman dengan malaikat kiramil katibin, insya-Allah. Sampai sini saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.